Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillah ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila kulli sahabati ajma'in wa ila tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan li ruhi al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad bin Yusuf Asy-Syami wa ila ruhil Imam Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti wa ila al-Imam Abul Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir wa ila ruhil Imam Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahumullahu ta'ala wa ila syaikhina Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk menyambung sedikit lagi pembacaan kitab periwayatan lengkap peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkatan daripada bulan Rejab yang mulia ini. Kemuliaannya dapat pada kita dengan kita sama-sama lagi mengambil ibrah, mengambil panduan daripada peristiwa yang berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berada pada muka surat, kita di langit sekarang di langit. Di bumi tapi melalui kisah perjalanan di langit. Okey, 54, muka surat 54, Mi'raj kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Naik ke langit kedua, pertemuan dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya alaihimassalam. Alaihimassalam tu, hima tu balik kepada dua orang Nabi tadilah, Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Kedua-duanya sebaya dan hampir serupa. Thumma sa'ida ila sama'i thaniyah fastaftaha Jibril faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad qila aw qad ursila ilaih qala na'am qila marhaban bihi wa ahlan hayyahu Allahu min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a fa futiha lahumā. Kemudian baginda Nabi naik pula ke langit yang kedua. Lalu Jibril meminta izin kepada malaikat yang menjaganya. Jibril ditanya, siapakah yang meminta izin ini? Dia berkata, saya Jibril.
Ditanya lagi, siapakah yang bersamamu itu? Jibril berkata, bersama saya adalah Muhammad, pesuruh Allah di muka bumi. Ditanya lagi, adakah ia diperintahkan datang ke sini? Ini sebagaimana penjaga pintu lah. Setiap pintu itu yang mereka menjalankan tugasnya. Bukan bawah saja lepas, bawah saja yang atas-atas tu longgar kan. Jadi security-nya pada setiap pintu itu. Setiap pintu itu ketat. Jadi awaqad ursila ilaih, sudah diberi utus ke, izin utus. Jibril berkata, benar, dia diperintahkan menghadap Allah. Lalu disambutlah dengan ungkapan, selamat datang ke langit kedua, semoga dimuliakan Allah sebagai saudara dan sebagai pemimpin. Sebaik-baik saudara dan pemimpin, sebaik-baik orang yang datang. Maka gerbang langit kedua pun terbuka untuk Jibril dan juga baginda Nabi SAW. Falamma khalasa idh huwa bibnai al-khalati Isa bin Maryam wa Yahya ibn Zakaria. Syabihun ahaduhuma bi sahibihi. Wa bi thiyabihima wa sya'rihima. Wa ma'ahuma nafarun min qawmihima. Wa idha Isa ja'dun marbu'un yamilu ila al-humrati wal bayad. Sabtur ra's ka'annama kharaja min dimasin ay hammam. Shabbahahu bi'urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Fasallama alaihima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faradda alaihi salam. ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعوا له بخير. Maka tatkala Jibril dan baginda Nabi SAW melepasi langit kedua, mereka bertemu dengan dua anak saudara lelaki daripada saudara perempuan, iaitulah Nabi Isa ibn Maryam dan juga Nabi Yahya bin Zakaria. Macam mana kaitan saudaranya? Ibu Nabi Yahya adalah kakak kepada Siti Maryam. Ibu Nabi Yahya kakak kepada Siti Maryam, ibu Nabi Isa. Nabi Isa dan juga Nabi Yahya, kedua mereka sebaya dan hampir serupa antara satu sama lain. Lebih kurang lah keturunan, muka ada irah-irah lah. Pakaian dan rambut mereka seakan-akan serupa. Mereka berdua duduk berkumpul dengan pengikut masing-masing. Nabi Isa memiliki tubuh badan yang sederhana, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya lurus, badannya kelihatan segar, seolah-olah baru keluar daripada bilik mandi. Jadi kita ni kalau muka basah, rambut basah tu nampak macam muda sikit. Kan? Kalau bangun tidur rambut ngerebang macam tu, macam Lang Suyo, hantu Kak Limah, kan nampak tua dia sikit. Jadi memang kalau lepas mandi tu memang kita terasa muda lah. Kan terasa muda. Jadi wajah Nabi Isa tu sebegitu. Badannya segar, wajahnya segar, macam orang keluar daripada bilik mandi lah. Rambutnya lurus, berbeza dengan baginda Rasul SAW. Rambut Nabi ikal mayang. Berombak. Rambut bergelombang lah. Jadi melentik kan. Rambut Rasulullah tu melentik. Kalau rambut Nabi Isa ni lurus. Lurus macam orang Korea kan, pacak-pacak tu. Kalau Rasulullah lentik rambutnya. Nabi SAW menerupakan, maknanya lebih kurang rupa, paras rupa Nabi Isa. Menerupakan ni maknanya menggambarkan rupa. Menggambarkan rupa. Nabi kita menggambarkan paras rupa Nabi Isa seiras dengan Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Ini seorang sahabat lah. Baginda Nabi SAW memberi salam kepada Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Lalu mereka berdua menjawab salam dari Nabi Muhammad SAW dan menyambut dengan ungkapan, selamat datang duhai saudara kami, akhi salih, seorang yang soleh, Nabi yang soleh. Lalu mereka mendoakan kebaikan kepada Nabi SAW. Dalam kebanyakan langit inilah yang berlaku. Nabi bagi salam, mereka jawab salam dan mereka doakan Rasulullah. Cuma ada satu dua langit yang ada perbualan lebih sikit. Mi'raj yang ketiga, naik ke langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Thumma sa'ida ila sama'i thalithah fastaftaha Jibril. Qila wa man hadha? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Qala Muhammad. Qila qad ursila ilaih. Qala na'am. Qila marhaban bihi wa ahlan hayyahu Allah min akhin wa min khalifatin. Fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Fafutiha lahuma falamma khalasa idha huwa bi Yusuf wa ma'ahu nafarun min qawmih. Fasalama alaihi faradda alaihi salam. Summa qala marhaban bil akhi salih wa nabiy salih. ودعا له بخير وإذا هو قد أعطي شطر الحسن وفي رواية أحسن ما خلق الله وقد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال من هذا يا جبريل؟ قال أخوك يوسف.
Kemudian baginda Nabi SAW pula naik ke langit ketiga. Jibril meminta izin untuk masuk. Lalu ditanya, siapakah yang nak masuk ini? Jibril berkata, saya Jibril. Lalu ditanya, siapakah yang bersama denganmu? Jibril berkata, Nabi Muhammad SAW bersamaku. Ditanya lagi, apakah diutuskan untuk dia datang ke sini? Jibril berkata, ya, diutuskan untuk dia datang. Lalu disambut dengan meriah, selamat datang, semoga dimuliakan Allah sebagai seorang saudara dan pemimpin, sebaik-baik saudara dan sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik orang yang datang. Maka terbukalah pintu langit menyambut kedatangan Jibril dan baginda Nabi SAW. Setelah keduanya masuk, maka bertemulah mereka dengan Nabi Yusuf. Jadi langit ketiga Nabi Yusuf. Kita flashback nak bagi ingat. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua ada dua orang, iaitu Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Langit yang ketiga Nabi Yusuf. Ni bagi ingat lah. Nanti naik satu langit kita flashback lagi. Nak bagi ingat. Dan juga pengikutnya. Nabi SAW memberi salam kepada Nabi Yusuf. Lalu disambutlah salam baginda oleh Nabi Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Nabi Yusuf berkata, selamat datang saudara yang saleh, seorang Nabi yang saleh. Dan beliau mendoakan kebaikan kepada baginda Nabi SAW. Ini berulang saja, saya teruskan saja. Nabi Yusuf rupa parasnya cantik. Dia telah diberikan separuh daripada kecantikan. Dalam satu riwayat menyebutkan Nabi Yusuf secantik-cantik makhluk yang dijadikan oleh Allah. Dia paling cantik dibandingkan dengan manusia yang lain. Diumpamakan kecantikan Nabi Yusuf itu laksana bulan purnama yang bercahaya pada malam bulan penuh yang mengungguli cahaya bintang-bintang yang lain. Jadi tenggelamlah bintang-bintang yang lain. Bintang tu ada cahaya juga. Bulan purnama pun cahaya juga. Tapi besarnya bulan purnama tu menenggelamkan. Mana manusia lain pun ada juga yang handsome. Ada juga rupa parasnya yang cantik. Tapi bila Nabi Yusuf ada, kalah hak lain. Ma hadza illa malakun karim kan. Jadi orang-orang yang duduk dalam majlisnya Zulaikha tu, yang terpotong jari tu, kata ini bukan bashar ni, ini bukan orang ni. Melainkan ini adalah malaikat saja. Kan, maknanya tak tahu nak gambarkan dengan bahasa apa. Kan kalau orang paling handsome pun, yalah banyak juga yang paling handsome ataupun yang handsome. Nak bagi tahu dak ni bukan manusia ni, malaikat tu. Maknanya sangat lah. Tapi para ulama kita sebut dalam kitab-kitab fadail kan, kitab fadilat, dia compare antara anbiya. Se-handsome Nabi Yusuf, sebenarnya handsome lagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kalau wanita-wanita yang ketika itu terhiris jari mereka kerana melihat kecantikan Yusuf, maka semua orang yang melihat kecantikan baginda Rasul SAW akan terhiris hati mereka. Maksudnya lebih dahsyat lagi lah. Kan, hati mereka rasa kagum. Dan kalau nak dikomparekan, yang melihat Nabi Yusuf AS, mereka tidak sunyi daripada perasaan syahwat itu. Kan, jadi yang itu satu bentuk kita kata lebih lagi adalah baginda Rasul SAW. Bila mana yang melihat Rasulullah SAW, hatta sahabiah, hatta perempuan sekalipun, tidak memandang dengan pandangan syahwat, tetapi memandang dengan pandangan ta'zim. Dia orang sahabiah pertama kali jumpa Rasulullah pun tengok, ya Allah, handsome-nya, tapi handsome itu tidak ada syahwat, tapi ta'zim. Tapi yang melihat kepada Nabi Yusuf AS, mereka melihat dengan syahwat. Itu disebut dalam kitab-kitab fadilat lah. Kitab Fadail Anbiya, kelebihan antara Nabi-Nabi. Dengan tidak merendahkan para anbiya yang lainnya, tetap ada keistimewaan. Separuh daripada kecantikan itu adalah ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi berkata, siapakah yang cantik rupawan ini wahai Jibril? Jibril berkata, dia adalah saudaramu Nabi Yusuf. Jadi orang handsome ni pun dia bahaya jugalah. Bahaya juga. Kalau di zaman Rasulullah SAW, lelaki yang terlampau handsome pun, dan juga satu lagi lelaki yang agak menyerupai wanita, lelaki cantik lah kita kata kan, maknanya istilah dia amrod, jambu. Amrod kan. Amrod ni dalam kitab-kitab fiqh pun Imam Nawawi banyak hukum-hukum tentang amrod. Kan mereka kadang-kadang tak boleh bergaul dengan orang suka hati. Hatta ada daripada kalangan ulama yang amrod ni, mereka mengajar pun di balik tabir. Maknanya kena mengajar balik langsir je. Anak murid bukan orang perempuan, anak murid lelaki. Tapi Tok Guru tadi, kerana jambu itu, amrod dia tu, nak mengelak daripada fitnah, maka mengajar pun balik tabir. Kan. Yalah, orang tengok rupa terus
yang laki pun bernafsu kat laki, itu jadi susah lah. Kan? Kalau dekat asrama yang tu yang jadi mangsa tu. Yang tak ada apa, tak ada janggut, tak ada misai kan. Muka licin, dahi licin. Datanglah abang-abang angkat ni. Yang tu masalah lah. Ujian lah kan, ujian. Jadi amrod ni memang ada hukum dia. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar cek ketenteraan. Dia cek ketenteraan, buka baju kan. Buka baju. Sampai kat seorang sahabat ni, saya lupa nama dia. Kalau tak silap saya, Sayyidina Jabir. Sampai kat seorang sahabat ni, Sayyidina Umar suruh pakai baju. Kamu tak pakai baju cepat. Pakai baju cepat. Dia suruh pakai baju cepat untuk elak fitnah. Kerana apa? Amrod tadi lah. Kita jangan ingat apa, orang lelaki je tengok orang perempuan bernafsu. Dia orang perempuan juga ada tengok orang lelaki bernafsu. Kadang-kadang, yalah, tengok dekat Facebook, dekat mana kan, gambar apa orang bina badan kan. Orang lelaki bina badan tu, kita ingat, yalah, orang lelaki je lah kot tertarik dengan tubuh badan orang perempuan. Itu dia suruh dijaga tutup aurat apa semua kan, supaya tidak terdedah. Rupanya ada juga orang perempuan hak yang maknanya naik syahwat dia nafsu tengok badan orang lelaki. Kan? Tengok, saya pernah lah termasuk satu gambar apa, yalah orang bina badan kan, dia jual ubat apa benda dia, protein kan. Orang buat gym kan, protein tu kan. Adalah gambar bina badan tu, penuh perempuan komen bawah. Penuh perempuan komen bawah tu. Padu, mercik, apa benda-benda lah dah, komen kan. Kita tengok kan, satunya ialah malunya hilang kan. Malunya hilang. Bukan orang lain tak boleh baca kan. Orang boleh tengok lagi profil, ialah tulis benda-benda macam tu kan. Dia kata, apa ni badan macam ni, ini kalau jadi laki aku ni. Macam tu, macam-macam. Penuh kita tengok. Hilangnya, maknanya malu daripada orang perempuan. Satu. Yang kedua maknanya, itu sebenarnya hasil daripada nafsu yang tidak terkawal. Kan sampai diluahkan di situ, maknanya dia tengok sebenarnya itu pun tak boleh dia tengok macam tu. Sesuatu yang naik kan dia punya syahwat kan. Kita ingat orang lelaki je tengok perempuan, tak, sebaliknya juga sama. Ya. Sebab tu kena hati-hatilah. Okey, mana tadi ceritanya apa tadi? Cerita tadi handsome-nya Nabi Yusuf. Naik Mi'raj keempat. Okey. Thumma sa'ida ila sama'ir rabi'ah fastaftaha Jibril qila man hadha qala Jibril qila wa man ma'a qala Muhammad qila aw qad ursila ilayhi qala na'am qila marhaban bihi wa ahlan hayahu Allah min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a fa futiha lahumā falamma khalasa idha huwa bi Idris qad rafa'ahu Allah makanan 'aliyya fasallama alayhi faradda alayhi salam thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih wa da'a lahu bi khair. Kemudian baginda Nabi SAW meneruskan perjalanan, naik pula ke langit yang keempat. Jibril mohon izin untuk masuk. Ditanya oleh orang yang menjaga pintu langit keempat, siapakah yang memohon kebenaran masuk ini? Jibril berkata, saya adalah Jibril. Ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril berkata, Nabi Muhammad SAW bersamaku. Disoal lagi, adakah dia diutuskan kemari? Jibril berkata, benar, dia diutus menghadap Allah. Lalu disambutlah dengan ungkapan selamat datang, semoga selalu dalam pemeliharaan Allah sebagai saudara dan pemimpin, sebaik-baik saudara dan khalifah, dan sebaik-baik orang yang datang. Maka dibukakan pintu gerbang langit keempat kepada Jibril dan baginda Nabi SAW. Dan apabila mereka memasuki langit keempat, mereka bertemu dengan Nabi Idris AS yang telah mengangkat martabatnya pada kedudukan yang tinggi di sisinya. Baginda Nabi SAW memberi salam kepadanya, maka dijawab salam oleh Nabi Idris AS seraya mengucapkan tarhib. Tarhib ni ucapan selamat datang lah. Selamat datang duhai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Lalu didoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama jugalah yang di langit keempat Nabi Idris. Flashback lagi nak bagi ingat. Yang pertama, langit pertama Nabi Adam. Langit yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Dah boleh ingat dah empat Nabi ya. Kak, tutup pintu. Baik, terus Mi'raj yang kelima, naik ke langit yang kelima.
ثم صعد إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به وأهلا هياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ففتح لهما فلما خلصا فإذا هو بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد تضربه إلى سرته من طولها وحوله قوم من بني إسرائيل وهو يقص عليهم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ودعا له بخير فقال من هذا يا جبريل قال هذا الرجل المحبب في قومه هارون بن عمران. Kemudian berangkat naik Jibril dan baginda Nabi SAW ke jenjang langit yang kelima. Jibril memohon untuk masuk ke langit tersebut. Ditanya Jibril, siapakah yang datang ini? Dia menjawab, saya Jibril. Tanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril berkata, Muhammad SAW. Ditanya lagi, adakah baginda diutus kemari? Jibril berkata, ya benar. Lalu disambut meriah dengan ucapan selamat datang, semoga dimuliakan Allah sebagai saudara dan pemimpin, sebaik-baik saudara dan pemimpin dan sebaik-baik orang yang datang. Maka dibukakan pintu langit kelima kepada Jibril dan baginda SAW. Maka masuklah Jibril dan Nabi SAW lalu bertemu dengan Nabi Harun AS. Jadi langit yang kelima Nabi Harun, saudara kepada Nabi Isa. Saudara kepada Nabi Musa. Sebahagian janggutnya putih dan sebahagiannya hitam. Janggutnya hampir sampai ke pusat lantaran panjangnya. Jadi kenapa hitam, kenapa putih? Kawasan yang putih itu yang dicekak di Nabi Musa AS waktu turun daripada munajatnya selama 40 hari daripada Tur Saina. Kan janggut panjang sampai dekat-dekat pusat. Jadi Nabi Musa turun-turun balik tengok habis dah kaum dia menyembah lembu kan, lembu Samiri tu kerana fitnah yang dilakukan oleh Samiri lah. Jadi sepanjang penjagaan Nabi Harun AS kan, bukan senang nak jaga, 600,000 lebih. 600,000 lebih. Jadi banyak, kaumnya tu ramai, Bani Israel ramai. Dan memang karakter yang kita telah baca pun, karakter Nabi Musa ni agak keras sikit kan. Karakter yang tegas. Jadi balik dia cekak dulu janggut. Nanti bincang kendian. Apa-apa kita jawab dengan tangan dulu. Bincang kendian. Sebahagian janggutnya putih dan sebahagiannya hitam. Janggutnya hampir sampai ke pusat lantaran panjangnya. Beliau dikelilingi oleh kaumnya daripada bangsa Bani Israel yang sedang mendengar kisah yang disampaikan oleh Nabi Harun. Baginda Nabi memberi salam kepadanya. Nabi Harun menjawab salam baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi Harun AS berkata, selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh dan semoga mendapat kebaikan. Maka baginda Nabi SAW berkata, siapakah orang ini wahai Jibril? Jibril berkata, lelaki yang dicintai umatnya ini adalah Nabi Harun bin Imran alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Baik, terus Mi'raj yang ke-6. Naik ke langit ke-6, perhimpunan para nabi bersama umat masing-masing, pertemuan dengan Nabi Musa alaihissalam. Thumma sa'ida ila sama'i sadisah fastaftaha Jibril qila man hadha qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qila aw qad ursila ilayhi qala na'am qila marhaban bihi wa ahlan hayyahu Allah min akhin wa min khalifah fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a fa futiha lahumā fa ja'ala yamurru bin nabi wan nabiyyin wa ma'ahumur raht wan nabi wan nabiyyin ma'ahumul qaum والنبي والنبيين ليس معهم أحد ثم مر بسواد عظيم سد الأفق فقال من هذا الجمع قيل موسى وقومه لكن ارفع رأسك فإذا هو بسواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب فقيل له هؤلاء أمتك وسوى هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. Kemudian baginda Nabi dan Jibril AS naik pula ke langit ke-6. Jibril mohon izin untuk masuk. Ditanya siapakah yang datang ini? Jibril jawab, saya Jibril. Ditanya lagi seterusnya, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, bersama saya adalah Muhammad SAW. Lalu disoal lagi, apakah dia telah diutus ke sini? Jibril berkata, ya. Lalu disambut baginda Nabi dengan ungkapan, selamat datang, semoga dimuliakan Allah sebagai saudara dan pemimpin, sebaik-baik saudara dan khalifah dan sebaik-baik orang yang datang. Maka dibukakan pintu langit ke-6 kepada Jibril dan baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW bertemu dengan seorang Nabi dan sebilangan Nabi bersama-sama mereka, sekumpulan kecil manusia. Jadi ini para anbiya, perkumpulan yang duduk kat langit ke-6. Ada lagi beberapa orang Nabi yang ada di situ dengan jumlah kaum mereka. Jadi berbeza-bezalah. Nabi jumlahnya 124,000 ke semua sekali. Jadi ada sebahagiannya itu ditunjukkan di situ yang
keadaan-keadaan mereka dan juga hasil dakwah mereka. Hasil dakwah mereka. Ada sebilangan Nabi bersama sekumpulan kecil. Sekumpulan kecil ni lebih kurang 5-6 orang. Macam tu kan. Jadi kaum yang ikut tu 5-6 orang je boleh bayar. 5-6 orang. Dan bertemu seorang Nabi dan beberapa orang Nabi yang mereka disertai oleh sekumpulan besar pengikut mereka. Jadi macam-macam lah. Ada 5 orang ada, 10 orang ada, yang 100 orang ada, 1000 orang ada. Dia macam tu. Kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza. Dengan di-lead oleh Nabi mereka masing-masing. Dan baginda Nabi SAW bertemu dengan seorang Nabi yang tidak ada seorang pun pengikut bersama mereka. Tak ada. Dakwah-dakwah haram seorang tak ikut. Pun ada juga. Maknanya kepayahan yang mereka hadapi kan. Tak ada sokongan, tak ada pendukung. Dan ada sebahagian para anbiya, Nabi memang diberikan wahyu tu untuk mereka sendiri saja. Maknanya tidak perlu disampaikan. Nabi tu gitu. Rasul dia ada kewajipan tabligh. Tapi tu ada pandangan ulama' lah. Sebahagian ulama' kata tidak. Nabi pun sama juga macam Rasul. Dia kena sampaikan. Cuma itu hidayah milik Allah lah. Allah Ta'ala nak bagi berapa pengikut yang ikut Nabi ni. Waktu bila mereka nak ikut. Adakah ikutan mereka tu sempurna, istiqamah sampai akhir hayat. Itu semua adalah bahagian daripada hidayah dan ketentuan Allah SWT. Kan Allah Ta'ala pilih lah. Kan Isra' Mi'raj ni sendiri ada peristiwa beberapa orang yang sudah beriman keluar agama. Maknanya dia dah boleh tinggalkan berhala, dia boleh percaya pada Allah, dia boleh percaya pada Nabi, tapi dia tak boleh percaya dengan akal dia sendiri saja. Dia menuhankan akal dia. Sebab dah beriman, dah tinggalkan berhala, kemudian perintah lain daripada syariat, mana ikut Rasulullah tu dia boleh terima. Tapi dia kata malam ini bila kami dengar yang tadi pagi kan Nabi ceritakan balik pada orang lain tu pagi, nanti last tu ada. Kemudian kata kalau yang kamu sebelum ni suruh kami tinggalkan berhala, kami boleh terima lagi sebab yalah ada logik kan. Batu ni pun tak ada apa-apa manfaat boleh bagi pada kita. Adalah logik dia kan. Batu pun musang kencing atas batu tu, kencing dia pun dia tak boleh basuh. Yang kena atas dia pun dia tak boleh basuh sendiri. Boleh lagi ambil logik kan. Tapi ni kamu yang kami biasa pergi Aqsa sebulan pergi sebulan balik, kamu kata kamu pergi malam tadi, ini kamu dah melampau. Jadi akhirnya mereka tinggalkan Rasulullah dan tinggalkan agama. Ini dia kata orang gila kan, orang gila. Cakap benda merepek-repek macam ni, macam mana kami nak percaya Nabi? Ini dia pegang dengan akal dia saja. Kan, pegang dengan akal dia saja. Jadi ada Nabi yang tak ada pun pengikut. Kan, tak ada pengikut. Jadi kalau daripada sini kata ulama, kita kalau ajak orang buat baik, tak ada orang nak ikut, jangan kecewa. Tak perlu kecewa pun. Kan? Nabi Nuh tu 950 tahun dakwah, pengikut dia yang duduk atas kapal tu je lah. Bukannya satu dunia angkat dia sebagai leader kan. Alaihissalam. Okey. Kemudian lepas yang jumpa Nabi yang tak ada pengikut, baginda Nabi SAW melalui satu perhimpunan manusia yang ramai, yang memenuhi suatu penjuru. Nampak ramai sangat ni. Maka baginda SAW berkata, gerangan siapakah kumpulan manusia yang ramai ini? Dijawab kepada baginda SAW, itu adalah perhimpunan Nabi Musa bersama kaumnya. Ramai lah. Bani Israel ramai. Nabi Musa dengan kaum dia tu. Tapi angkatlah kepalamu. Ini Jibril nak gembirakan Rasulullah. Jangan kecewa. Kamu tengok ramai umat Musa kan. Anda berjaya dia dakwah pada Bani Israel pengikut dia. Jangan kecewa. Lalu baginda melihat sekumpulan manusia yang amat ramai, memenuhi setiap ruang dan setiap penjuru. Nabi Musa ada satu penjuru ya. Yang ini penuh. Satu kumpulan lagi. Maka diberitahukan kepada baginda Nabi SAW. Mereka itu semua adalah umatmu. Selain mereka ini pula, ada 70,000 lagi yang bakal masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Yakni langsung masuk syurga tanpa perlu disoal dan siasat. Bighairi hisab. Dia ada beberapa peringkat. Peringkat pertama yang ni lah. Dia panggil yang dapat syafaat uzma. Namanya ni syafaat uzma. Ain, Dha, Mim, Alif Maksurah. Uzma. Alif, Ya yang tak ada titik tu. Uzma. Syafaat uzma ni syafaat paling besar lah. Tak ada audit. Tak ada audit. Tengok je tu. Jalan. Masuk. Masuk. Tu syafaat dia panggil.
Kalau kita comparekan dengan lebuh raya, tercenggol lah. Smart Tag. Smart Tag. Ya. Tapi Smart Tag tu kira kena slow lagi lah kan. Ini Sultan nak lalu lah. Sultan nak lalu, polis standby tu dah. Kereta je angkat terus. Kan? Kereta nak lalu je angkat terus. Macam tu lah syafaatnya. Ada orang yang bawah sikit, dia dihisap dulu, tapi masuk syurga. Kan? Ada kira-kira tu audit. Bacakan dulu pertuduhan. Kan? Ini arat, dia panggil arat. Itu pembentangan. Ada pembentangan dia, arat. Dibentang dulu. Lastnya, sikit sangat ni, dosa je kecil, tak ada apa. Jalan je lah, masuklah syurga. Hisapnya tu tadi ada, aratnya ada. Tapi dapat juga masuk syurga tanpa masuk neraka. Golongan yang ketiga, dia dapat, yang kedua tadi dia panggil hisaban yasira. Hisaban yasira yang kita doa kan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu manusia biasa-biasalah kan. Maksudnya kita dibaca juga tuduhan, tapi Allah Ta'ala bagi rahmat yang besar. Yang dosa-dosa tadi istilahnya pejam mata lah. Jadi hisab tu jadi mudah. Hisaban yasira. Masuk syurga lah. Tak ada dicelup ke neraka. Yang ketiga tu bahaya sikit. Dihisab dan diiqab. Hisab dan iqab. Maknanya dah buat pertimbangan baik buruk, dia kira yang buruk ni pergi celup dulu. Cuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu. Dan ketika mana dalam neraka lah dia mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, dikeluarkan dengan syafaat yang lain-lain lah. Rasulullah tetap juga tidak akan bersenang selagi ada umatnya yang mengucap la ilaha illallah masih ada dalam neraka. Maka Rasulullah syafaatkan lagi, keluarkan lagi. Tapi ialah mendapatkan balasan lah daripada apa yang dibuat. Dan golongan yang keempat, yang paling rendah adalah yang dicampakkan ke dalam api neraka terus tanpa hisap. Yang ini adalah orang kafir, orang munafik. Tak ada hisap bagi mereka tu sebenarnya daripada awal lagi dah azab lah. Daripada kubur lagi dah azab, dekat mahsyar lagi dah azab, dekat sirat dia azab, dekat ni azab saja. Dah last sekali jumpa untuk hisap, penentuan ke mana, sebenarnya memang dituju untuk dia. Kalau pendakwaan tu memang soal siasat dia tu dahsyat sangat lah. Itu pun torture kan. Orang yang kena siasat dalam bilik polis, kalau tak bagi kerjasama macam mana? Macam tu kan. Kalau tak bagi kerjasama, tak nak jawab, kunci mulut, tengoklah kena teruk. Kena teruk. Jadi pada soal siasat, sebenarnya memang disebutkan dalam hadis juga, ada sahih. Disebutkan, siapa yang ketika mana dihisab, man nuqisha udhiba, kata Nabi. Siapa yang dimunaqasyahkan, maknanya soal jawab tu banyak. Dahsyat dia punya soal jawab tu sampai, kalau bahasa kita nak bagi terciduk kan. Soal tu memang nak bagi dia kantoi tak boleh jawab. Jadi keadaan itu akan berlaku. Para malaikat akan soal jawab. Ni kamu kat mana waktu ni? Ni bukti ada? Nak jawab apa? Sampai dah tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab tu sebenarnya memang soalan-soalan tu ditanya untuk tujuan dia tak boleh nak jawab dan akhirnya dimasukkan dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Itu man nuqisha a'udhiba, kata Nabi. Siapa yang dimunaqasyahkan, siapa yang dibincang detail dalam mahkamah tu, tu memang nak pergi ke azab lah. Melainkan dia dapat rahmat Allah Ta'ala dengan hisaban yasira. Jadi kita harap first lah 70,000. Bahkan dalam riwayat disebutkan 70,000 yang dapat syafaat uzma tadi, dia ada syafaat juga. Maknanya setiap seorang daripada 70,000 boleh mensyafaatkan 70,000 orang lagi. Jadi boleh bayang berapa umat Nabi yang masuk syurga. Kali rosak kalkulator, 70,000 kali 70,000. Setiap seorang tu boleh bawa 70,000 ke, kan? Maknanya 70k kali 70k lah. Berapa bilion? Rosak kalkulator kan? Tak muat lah. Ujung tu tak muat. Cuba kira berapa bilion. Jadi nak kabarnya ramainya umat Nabi SAW yang akan masuk syurga. Tapi tak kurang ramai juga. Jangan rasa tenang kan? Tenang. Tak apalah kita. Boleh jadi tu masuk dalam tu. Tapi kita kan, kata Syekh, usahakan untuk supaya kita ada point, ada model untuk kita masuk daripada 70,000 tu. Macam mana model dia? Carilah kait-kait, hubungkan diri kita dengan orang-orang yang dapat syafaat. Kan? Nabi kata 3 golongan boleh syafaatkan nanti hari akhirat kan? Ada anbiya, para anbiya, kemudian para syuhada, kemudian para ulama. Kan? 3 tu boleh bagi syafaat. Para anbiya syafaat kepada umat. Jadi daripada situ kita boleh masuklah syafaat umat. Kita ni umat Nabi.
Yang kedua, para syuhada. Para syuhada dia syafaat ahli keluarga dia. Sebab ahli keluarga dia telah bersusah payah waktu dia hidup, dia mati awal kerana jihad fisabilillah. Jadi keluarga, isteri jadi janda, anak jadi yatim, hidup melarat kerana tak ada pergantungan ayah. Ayah mati dulu, jadi anak-anak hidup susah. Anak yang hidup susah tu di dunia, mungkin ada kepayahan-kepayahan mereka dalam hidup. Bapak tu syuhada, dia akan syafaatkan anak, syafaatkan isteri dia, keluarga dia yang bersusah menanggung kerana kehilangan dia awal kerana jihad. Itu syuhada. Yang ketiga, ulama. Ulama kepada siapa? Kepada anak-anak murid dia yang sebarkan ilmu. Kan? Jadi kita boleh masuk ke mana? Hak yang nombor 3 lah. Baca kitab Syed Muhammad Alawi Maliki, baca kitab Syekh Ad-Dardir, Imam Dardir, Imam Asyami, Imam Al-Ghaiti. Kan? Mereka semua ni orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Jadi nanti besok di hari akhirat, kita nak pergi minta tolong kat siapa? Siapa yang kita kenal? Pergi jumpa. Tengok Imam Ghaiti dah nak menuju ke syurga. Tuan Imam, saya baca kitab Tuan Imam. Kan kita cuba kaitkan diri kita dengan mereka. Tolong syafaatkan saya. Kan saya duduk belakang jauh ni, tapi saya baca dulu kitab Tuan Imam. Masuk Rejab je saya baca. Masuk Rejab je saya baca. Syed Muhammad Alawi pun sebut pada kita. Mari. Kan? Dia mungkin dia lebih besar posibiliti orang soleh macam tu, aulia illah macam tu, untuk dapatkan syafaat Rasulullah. Dia pula keluarga Rasulullah SAW kan. Jadi kita ni nak cari attachment. Kok mana kita nak kait-kait dengan orang-orang yang boleh bantu kita untuk dapatkan syafaat tadi. Kan? Okey, terus. Ini tentang 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab. Biasanya kalau sebut macam ni, kita kena doa lah. Doa. Kita memohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Kan? Kita pun sedar dosa kita banyak. Kalau nak kira kelayakan, boleh jadi ke masuk dalam ni. Tapi kita memang sangat merendah hati. Harapan kita tinggi. Hati kita rendah, harapan kita tinggi. Kan, semoga kita tergolong dalam golongan yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Amin. Terus. Itu soalan ni. Kalau sponsor anak yatim para syuhada, dapat tak syafaat tu? Bagi boleh kait lah. Kan? Mana kita bukan ahli keluarga dia. Kan? Tapi kita bantu anak-anak syuhada dia. Ada kaitan? Boleh lah. Jumpalah dengan syuhada tu nanti kan. Orang yang syahid tu, anak awak lepas awak tak ada, saya sponsor dia. Kan? Saya sponsor dia. Boleh jadi, kita boleh jadi attachment tadi. Macam kitab ni, macam ilmu, ulama kan. Anak murid direct dia lebih-lebih lagi lah. Hak memang mengaji dengan dia apa semua kan. Yang ini kita ni jauh ni. Kita manfaatkan kitab yang dia tulis 200 tahun, 300 tahun terlebih dahulu kan. Manfaatkan kitab yang dia tulis. Maka kita anak murid jauh dia. Kan kita cuba kait juga, walaupun kita bukan anak murid direct, tapi kita cuba juga meletakkan diri kita ada sesuatu kaitan dengan ulama. Belum kita baca cerita hadis orang cerita kan. Apa namanya? Nanti di hari akhirat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tanya dia tentang orang yang sangat banyak dosa-dosa dia. Jadi bila dia tanya, kamu tak ada kenal ke? Apa namanya, kamu ni tak mengaji ke? Tak mengaji. Jadi apa namanya, tak ada kenal orang alim kat tempat kamu, tak ada. Maknanya tak pergi, tak ada seorang pun tak kenal. Orang alim mana-mana seorang pun dia tak kenal. Kalau begitu, ada kenal orang yang suka pergi ke orang alim untuk mengaji tak? Yang itu ada. Ada jiran sebelah ke jiran 3. Dia rajin ke masjid. Macam tu. Dia je tu memang langsung tak ada kata. Ulama satu pun tak kenal. Tapi dia ada kenal dengan orang yang kenal ulama. Maka disebutkan kepada dia, pergi syafaatkan dia. Tarik tangan dia masuk syurga juga. Nampak tak kait tu? Kait. Kita nak bagi boleh ada kait. Kan? Boleh ada kait supaya boleh juga ada syafaat. Bab syafaat ni besar. Ya, bab syafaat panjang. Macam-macam ragam. Macam-macam cerita, macam-macam jalan yang diberikan kepada kita dalam hadis Nabi SAW. Jadi kita haraplah, kan, kita harap gitu kan. Terus falamma khalasa fa idza huwa bi Musa ibn Imran rajulun adamu tuwalun ka'annahu min rijali shanu'ah kathirul sya'r law kana alaihi qamisani lanafadha sya'ruhu dunahuma fasallama alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faradda alaihi salam thumma qala marhaban bil akhi salih wan nabiy salih thumma da'a lahu bi khair wa qala za'ama an-nasu
anni akramu bani Adam 'ala Allah min hadha bal huwa akramu 'ala Allah minni. Maka tatkala keduanya melepasi langit ke-6, mereka bertemu dengan Nabi Musa ibn Imran alaihissalam. Warna kulitnya putih kemerah-merahan, tubuh badannya tinggi seperti tingginya orang Syanu'ah, satu kaum di negeri Yaman. Berbulu roma tebal, seandainya Nabi Musa memakai 2 helai baju, nescaya bulu romanya boleh menembusi baju yang dipakainya. Tebal tu kan, makna tajam pula. 2 lapis pakai masih tembus lagi bulu roma. Seandainya Nabi Musa menggambarkan betapa kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Maknanya karakter tu. Baginda Nabi SAW memberi salam kepadanya. Lalu dijawabnya salam Nabi SAW. Kemudian dia berkata, selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Semoga mendapatkan kebaikan yang melimpah. Lalu baginda Nabi Musa AS berkata, manusia menganggap akulah orang yang paling mulia daripada kalangan anak Adam di sisi Allah Ta'ala dari baginda Nabi ini. Bahkan sebenarnya dialah yang paling mulia di sisi Allah daripadaku. Jadi ini kata-kata Nabi Musa AS kepada baginda Nabi SAW. Flashback balik, langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat betul ke tu? Langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh lepas ni. Falamma jawazahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baka faqila lahu ma yubkika faqala abki li anna ghulaman bu'itha min ba'di yadkhulul jannata min ummatihi akthar mimman yadkhulul jannata min ummati yaz'umu banu Israil anna akramu bani Adam 'ala Allah wa hadha rajulun min bani Adam khalafani fi dunya wa ana fi ukhra falau annahu fi nafsihi lam ubali walakin ma'ahu ummatu. Maka tatkala baginda Nabi SAW berlalu pergi meninggalkan Nabi Musa AS, lalu ia menangis semahu-mahunya. Lalu ditanya kepada Nabi Musa AS, apakah yang membuat kau menangis? Nabi Musa menjawab, aku menangis lantaran seorang anak kecil yang baru dibangkitkan selepasku. Namun dia dapat memasuki syurga bersama umat-umatnya yang ramai dibandingkan dengan umatku yang masuk syurga. Sedangkan Bani Israel menganggap akulah tokoh mereka yang paling mulia daripada kalangan anak Adam sisi Allah. Jadi dia ada apa namanya, dia panggil Allahumma salli ala Muhammad, dia asabiah dia tu kuat lah. Hatta Nabi pun yang Bani Israel ni telah banyak para Nabi yang dikurniakan kepada mereka. Hak Nabi terakhir pun dia nak bangsa dia juga. Sebab dia kata ni Nabi Musa adalah daripada kalangan Bani Israel yang paling mulia sekali makhluk. Jadi dia tak nak mengaku orang Arab itu. Kan Rasulullah SAW, mereka tak nak terima hak tu lah. Mereka mengharapkan Nabi yang, kalau dah sebelum-sebelum ni Nabi-Nabi yang mulia ni pun adalah daripada kalangan Yahudi, Bani Israel, maka kami orang Yahudi juga mengharapkan Nabi yang last kali tu adalah orang Yahudi juga. Ternyata tidak, daripada kalangan orang Arab. Hak tu je dia orang tak boleh terima. Kan tak terima Nabi yang terakhir tu. Maka Bani Israel dia anggap yang paling mulia tu adalah Nabi daripada keturunan mereka lah. Kan. Sedangkan Nabi yang mulia ini daripada kalangan anak Adam juga. Dia datang kemudian dari aku ke dunia. Tapi sekarang aku berada di akhir. Apalagi umatku. Kalau sekiranya dia bersendirian ke syurga terlebih dahulu, tidaklah aku ambil peduli. Namun dia bersama dengan umatnya yang ramai masuk ke dalam syurga. Jadi hidup lama tapi umat tak sebanyak yang datang bongsu, hujung nyawa, umur pendek-pendek. Fir'aun 300 tahun umur. 300 tahun. Kita 60-70 je kan. Ramai pula tu masuk syurga. Beramalnya tak lama. Jadi ada ribtah tu lah kan. Aku kalau dia masuk syurga seorang-seorang, aku tak kisah. Tu umat tu ramai-ramai tu hidup dah 50 tahun je. Dia pula dulu masuk syurga. Gambaran macam tu kan. Hidup 50 tahun. Amal apa sangat kan. Apa namanya, kalau kotor basuh je. Baju kena kotor basuh. Bani Israel kan apa, kalau baju kotor kena gunting. Dia tak boleh. Benda yang dah kena najis tak boleh lagi dimanfaatkan. Kita basuh, relax, santai, hidup. Kadang memang hidupnya senang sangat. Lepas tu dia masuk syurga dulu pula tu. Istilah dia macam itulah. Kan? Ramai sangat umat dia. Sampai ada riwayat kata Nabi Musa pun minta nak jadi umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tengok kelebihan yang ada pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai minta ij'al li min ummati hadan nabi. Kan, jadikan aku umat Nabi tu. Mula-mula Nabi Musa minta jadikan aku Nabi kepada umat itu.
Bagi aku jadi Nabi pada umat tu. Kata tak boleh, ini umatnya Muhammad. Ini dia punya. Kan memang khusus untuk dia. Tak apalah kalau macam tu, aku cuma nak kait juga. Jadikan aku umat kepada Nabi tu. Nak jadi Nabi pada umat tu tak boleh. Jadi bagi aku jadi umat kepada Nabi tu. Sampai begitu sekali lah. Tu kita kalau tak rasa lagi kelebihan jadi Allah pilih jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak tahulah. Kan banyak sangatlah kelebihan dia. Allah Ta'ala bagi kepada kita. Naik ke langit yang ketujuh. Mi'raj ketujuh. Summa sa'ida ila sama'i sabi'ah fastaftaha Jibril qila man hadha qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad qila aw qad ursila ilayhi qala na'am qila marhaban bihi wa ahlan hayyahu Allah min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a fahutiha lahuma. Kemudian naik baginda Nabi SAW dan Jibril ke langit ketujuh. Maka Jibril memohon agar dibukakan pintunya. Jibril ditanya, siapakah yang meminta izin ini? Jibril berkata, saya Jibril. Ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril berkata, bersama saya adalah Muhammad, Nabi akhir zaman di dunia sana. Ditanya lagi, adakah ia diperintahkan naik ke sini? Jibril berkata, benar. Lalu bergemalah suara para malaikat menyambut kedatangan Jibril dan baginda Nabi SAW. Selamat datang, semoga dimuliakan Allah. Seorang saudara dan pemimpin, sebaik-baik saudara dan sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik orang yang datang. Ini malaikat-malaikat lah yang sambut ya. Maka dibukakan gerbang langit kepada Jibril dan baginda Nabi SAW. Falamma khalasa fa idzan Nabi SAW bi Ibrahim al-Khalil SAW jalisun inda babil jannah ala kursi min dhahabin musnidun dhahrahu ila al-baitil ma'mur ma'ahu nafarun min qaumih fasallama alaihi Nabi SAW faradda alaihi salam wa qala marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Maka tatkala Jibril dan baginda Nabi SAW masuk ke dataran langit ketujuh, mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim AS yang sedang duduk di samping pintu syurga. Kalau kira kan langit ketujuh ni, satu langit ke satu langit 500 tahun perjalanan. Ya. Kalau kali ketujuh, 3,500. 3,500 tahun perjalanan. 3,000 tahun macam mana? Panjang sungguh, besar sungguh. Ya. Kemudian riwayat tu kan, kalau kita nak bayang langit ketujuh ni besar mana ni. Dunia ni macam cincin kat tengah padang pasir. Kan? Antara maknanya perumpamaan padang pasir tu dengan cincin tu. Dunia ni semuanya, dunia langit dunia ni macam cincin tu saja. Dengan padang pasir. Padang pasir tu langit pertama. Okey. Antara langit pertama kedua pula macam tu pula. Langit pertama tu macam yang tadi luas, lebih luas besar padang pasir dengan langit dunia. Langit pertama tu pula besar cincin, di-compare dengan langit kedua. Dia jadi macam tu lah, makin besar. Langit ketujuh tu, macam tu lah. Beza dengan langit keenam. Langit keenam tu punya luas, yang mana langit keenam tu macam cincin saja bagi langit yang ketujuh. Sebenarnya khazanah apa yang ada di atas langit Allah Ta'ala ni? Tak terbayang. Itu cerita dia. Maka tatkala Jibril tadi apa? Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Flashback balik. Adam, langit pertama. Kedua, Isa, Yahya. Ketiga, Yusuf. Keempat, Idris. Kelima, Harun. 6, Musa. 7, Ibrahim. Okey. Yang sedang duduk di samping pintu syurga. Beliau duduk di atas sebuah kerusi yang diperbuatkan daripada emas. Jadi logik je lah kalau kita fikir syurga tu duduk atas pada langit yang ketujuh. Besar mana syurga tu? Kan? Besar mana syurga tu? Nak menempatkan seluruh makhluk satu hal lah. Kan? Kemudian kalau kita baca riwayat hadis sahih yang disebutkan, manusia paling berdosa kan? Di atas muka bumi ni, orang terakhir yang dikeluarkan daripada neraka, masuk dalam syurga. Saiz syurga dia tu square feet square feet. Kan? 10 ganda dunia. Kan maknanya dunia ni seluruh ni bumi ni ke apa 10 ganda bumi kan. Itu orang paling berdosa. Paling berdosa atas muka bumi. Ni orang beriman, hak kenal ulama, hak mengaji, hak semayang, puasa, zakat. Takkan dapat paling lekeh punya ni kan. Macam orang berkhidmat ada anugerah perkhidmatan cemerlang, takkan sama dengan orang yang yang bermasalah disiplin. yang kena kurung, yang kena rotan dengan guru disiplin.
pelajar cemerlang takkan sama dengan budak yang 2-3 kali kena kaunseling ni. Kan macam tu. Jadi anugerahnya mesti berbeza. Dapat juga, hak tu dapat juga sijil berhenti sekolah tu. Dapat juga kan. Tapi yang pelajar cemerlang dapat lagi hadiah-hadiah dia. Lain, mesti lain. Jadi tu nak gambarkan luasnya syurga tu. Beliau duduk di atas sebuah kerusi yang diperbuat daripada emas. Dia daripada awal tadi pun, kita daripada naik Mi'raj pun emas-emas semua belaka kan. Banyak sangat emas. Benda yang direbutkan dia orang di atas muka bumi ni. Kalau dapat kan. Bersandar ia ke dinding Baitul Ma'mur. Kedudukan Baitul Ma'mur berbetulan dengan Kaabah yang berada di Mekah. Di sanalah tempat malaikat bertawaf di langit ketujuh. Jadi masjid di atas masjid lah. Masjid untuk kita, Masjidil Haram tu. Masjid untuk para malaikat. Ya, mereka mengerjakan tawaf. Itulah ketika di Baitul Ma'mur. Ini pun Ustaz Abdul Rahman dah jelaskan. Ada perbahasan kan dekat situ. Ustaz Abdul Rahman dah jelaskan. Boleh tengok balik Ustaz Abdul Rahman punya perbahasan. Cumanya Baitul Ma'mur ni disebutkan dalam riwayat, tak tahu ada tulis ke dekat belakang ni. Tak ada. Baitul Ma'mur ni jadi tempat malaikat bertawaf. Batch pertama yang masuk bertawaf 70,000 malaikat. Sejak ia diciptakan. Maksudnya sejak Baitul Ma'mur tu diciptakan, Allah Ta'ala jadikan dia tempat malaikat tawaf. Masuk 70,000 batch yang pertama, 70,000 pertama tu keluar, masuk batch yang kedua. Batch yang pertama tadi tidak lagi memasuki dia. Tak ada chance dah untuk masuk semula bertawaf di Baitul Ma'mur sehingga hari kiamat. Jadi kalau kita fikir, jumlah malaikat berapa? Kalau daripada dia diciptakan, 70,000 masuk, yang masuk tu keluar tak boleh masuk dah. Mana ganti batch kedua. Batch kedua keluar, batch kedua tak boleh masuk dah. Batch ketiga, batch keempat, sampai hari kiamat. Jadi sebenarnya kalau sekali masuk 70,000, dah berapa kali malaikat keluar masuk? Dia bukan keluar masuk. Yelah, keluar masuk tu maknanya batch ni lah, masuk batch baru, masuk batch baru, batch baru. Jadi berapa jumlah malaikat sebenarnya? Tak boleh nak kira lah. Satu batch 70,000. Infinity dia panggil. Infinity. Kan? Terlalu banyaknya para malaikat. Kan? Sebab tu kita tak kisah sangat kan. Kalau kelas pengajian 5 orang datang pun kita tak kisah. Sebab apa? Sebab bersama dengan kita ribuan malaikat. Itu je. Dia ada ketenangan yang hanya boleh dirasakan oleh orang yang duduk di majlis ilmu. Orang yang dia panggil apa, ulama kata apa? Man dhaqa arafa kan. Siapa yang rasa dia tahu. Siapa yang rasa dia tahu. Orang yang tak rasa tak tahulah. Orang khabar lah. Manis oren ni. Saya makan manis sungguh oren ni. Kan? Sebab apa? Sebab kita kunyah. Oh, manis betul. Dia kata manis ya. Dia pun tengok bilik. Tak nampak macam manis pun. Kan? Dia tengok daripada luar. Dia tak rasa. Bagi rasa. Korek kan, buang kulit dia, sumbat dalam mulut dia. Manis tak? Kan? Oh, manis. Dia dah rasa. Dia dah rasa dia manis lah. Tapi yalah, nak bagi orang rasa tu, kadang-kadang ada orang rasa yang dengan cepat, ada orang yang lidah dia tawar. Kan, lidah orang sakit kan, contoh bubuh apa sedap pun kadang-kadang dia tak rasa sedap dia. Ada je orang kita ajak pergi majlis ilmu, sehari habis majlis ilmu tu, biasanya tak ada apa. Sama je macam ustaz-ustaz lain, tak ada apa. Jadi, mungkin ada orang yang dia duduk tak rasa, tapi kena lazimi. Majlis ilmu, dia lazimi, dah dapat rasa sedap dia. Orang lain cakap apa lantak lah. Cakap lah. Aku tahu sendiri rasa sedap dia. Kan? Okey, terus. Kau apa ni? Mati je jam. Kau apa? 10.16. Tapi kita start lambat tadi. Live baru 53 minit. Sikit lagi lah. Tak ada ngaji lepas ni. Tak apa. Cukupkan sejam. Okey, maka Nabi Ibrahim AS bersama dengan para pengikutnya. Maka baginda Nabi SAW memberi salam kepada Nabi Ibrahim AS. Lalu dijawab dengan ramah tamah oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, selamat datang seorang anak yang soleh dan seorang Nabi yang soleh. Jadi langit 1, langit 7, 2 ni je yang panggil bil ibni soleh. Langit 2, 3, 4, 5, 6 bil akhis soleh. Akh maknanya saudara. Saudara tu maknanya sama-sama Nabi kan. Dan ibni memang kerana keturunan.
Nabi SAW, keturunan yang bersambung sehingga ke Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah anak Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim dua kan, Nabi Ismail turun daripadanya bangsa Arab. Nabi Ishaq turun daripadanya Bani Israel. Okey, mana tadi? Thumma qala mur ummataka faltukthir min ghirasil jannah fa inna turbataha tayyibatun wa arduha wasi'atun. Qala la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fi riwayatin aqri sebenarnya. Aqri. Betul, sini aqri. Aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatut turbah azbatul ma wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini satu amalan baik ni. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, perintahkan umatmu agar mereka memperbanyakkan menanam tanaman syurga. Jadi langit ketujuh ni banyak sikit dialog dia. Nabi Ibrahim banyak pesan. Jumpa anak kan. Jumpa anak, jumpa cucu kan. Seronok lah, dah lama tak jumpa cucu. Sembang dengan cucu. Nabi Ibrahim pesan, perintahkan umat kamu banyakkan tanam tanaman syurga. Sesungguhnya tanah syurga itu sangat subur kan. Sampai ada riwayat apa? Orang yang berdosa tu bila dia dikeluarkan daripada neraka, bila nak masuk dalam syurga, malaikat suruh pergi masuk syurga kamu. Ketika dia masuk, dia keluar balik, jumpa balik dengan malaikat. Tanya malaikat, ni orang-orang semua dah dapatkan tempat masing-masing ni, syurga aku yang mana satu kan. Dia tengok tu macam tak percaya ni, mahligai besar sangat ni, tanah besar sangat ni, yang ni aku punya ke? Ataupun dia fikir macam mana aku ni nak kena apply dulu ke, macam mana orang tak ada pengalaman kan. Blur semua, pergilah masuk sana, patah balik, betul ke ni syurga aku kan. Betul lah kan. Kemudian dalam hadis tu panjang juga ceritanya. Bila dia khabarkan macam tu, dia macam tak percaya lah. Bila tak percaya, dia tanya balik kan. Ditanya balik kepada dia, tamanna, dia kata, beranganlah, kamu nak syurga yang macam mana? Berangan, kamu nak syurga yang macam mana? Jadi dia pun menyatakanlah apa yang dia ingat daripada kenikmatan dunia yang dia ingin kecapi. Nak rumah macam ni, nak ni macam ni lah. Neraka dia dah lepas dah, dia tak mau tengok dah ke belakang dah, tengok ke depan. Tamanna, dia kata, kamu dapat apa yang kamu harapkan dan ku gandakan lagi. Tambah lagi 10 kali ganda. 10 kali ganda, bukan 10 kali ganda apa yang kamu nak tu, 10 kali ganda dunia aku bagi. Jadi dia tadi bila dengar tu, dia kata, atas kharubi wa antal malik kan, kau main-main dengan aku, mentang-mentang kau Tuhan. Mentang-mentang kau raja, main-main. Jadi kata ulama', dia ni ajhalun nas, maknanya sejahil-jahil orang kan. Maknanya dia tak tahu yang Allah Ta'ala boleh bagi khazanah sampai macam tu kan. Yang dia minta tu cuma sikit je. Yang dia minta tu sangat sedikit. Allah kata, sikit sangat tu, aku bagi 10 ganda dunia. Yang kau nak tu tak apa, bagi, tapi 10 kali ganda lagi dunia aku bagi. Kau main-main ni, mentang-mentang kau Tuhan. Atas kharubi wa antal malik, disebut kan. Kemudian dalam hadis tu disebut, Nabi waktu ceritakan tu, Nabi gelak kan. Nabi senyum. Sebab apa? Sebenarnya Nabi senyum bukan kerana menggelakkan umat dia yang jahil. Tidak. Kerana lelaki ni akhirnya dapat syurga. Kan? Kerana Nabi sangat seronok, sangat redha dengan keadaan umat baginda yang dapat masuk dalam syurga. Nabi senyum waktu cerita majlis tu, Nabi senyum. Cuma itulah kan, sampai ke Tuhan pun dia jahil, tak kenal Tuhan yang boleh ada khazanah yang begitu besar. Jadi ceritanya tanah syurga itu luas, sangat subur pula, dan buminya luas. Lalu baginda Nabi Ibrahim AS pun membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni hauqalah dia panggil. Kalau istilah zikir tu short form dia kan. Kalau takbir kan Allahu Akbar, kalau tahlil kan la ilaha illallah. Yang ni la haula wala quwata illa billahil azim ni hauqalah dia panggil. Ha waw qaf lam ta marbuthah. Hauqalah. Kalau orang ada sebut kan, cuba baca hauqalah, fahamlah. Jangan orang sebut baca hauqalah. Bukan macam tu cara dia kan. Baca hauqalah. Macam orang sebut baca basmalah. Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Baca isti'azah ataupun ta'awuz. Dua tu lah. Isti'azah ataupun ta'awuz. Maknanya a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kan? Bukan suruh baca. Baca ta'awuz. Ta'awuz. Dia bukan macam tu cara dia. Dia ada maksud dia yang mempermudahkan kepada apa namanya, dipanggil short form tadi lah. Dan dalam satu riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim berkata, sampaikanlah salam dariku kepada umatmu. Ini saya dah sebut sebelum ni. Nabi Ibrahim kirim salam pada umat Rasulullah. Kita lah 1400 tahun yang lalu Nabi naik ke langit. Langit ke-7. Di langit ke-7 Nabi Ibrahim cakap, kirim salam kat umat kamu ya. Siapa umat kamu? Umat tu yang belum ada lah. Yang ada pada zaman tu sahabat-sahabat Nabi sikit sangat. Umat Nabi siapa? Sampai kita pada hari ni. Sampai pada hari kiamat umat Rasulullah. Jadi Nabi Ibrahim dah kirim salam kepada kita melalui Nabi kita. Jadi disyariatkan kepada kita dalam solat dibaca salawat Ibrahimiyah. Dalam banyak-banyak Nabi kan, kita tahiyat akhir tu kan kita baca salawat Ibrahimiyah. Kenapa nama Nabi Ibrahim je disebut? Apa namanya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Sebenarnya ali Sayyidina Ibrahim pun turun kepada Rasulullah jugalah. Keluarga Nabi Ibrahim kan Rasulullah juga. Kan begitu. Kan wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala, sebagaimana yang diberkati kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, kepada keluarga Nabi Ibrahim, fil alamin innaka hamidum majid. Nama Nabi lain nama tak sebut. Sebenarnya kita waktu tu penghayatan kita adalah ni aku sedang jawab salam yang diberikan kepada aku daripada langit ke-7. Nabi Ibrahim kirim salam kat kita, kita jawab salam dia. Dalam solat kita jawab salam. Sebab apa? Solat mi'rajul mukmin kan. Solat tu mi'raj bagi orang yang beriman. Biarlah apa namanya? Salam yang kita berikan kepada Rasulullah dan juga kepada Nabi Ibrahim tu sampai balik. Amalan kita yang diterima kan naik ke langit. Naik ke langit sampai balik amalan itu kepada, ataupun salam yang dijawab itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi akri ummataka minni salam, sampaikan salam dariku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka. Ini pesan lagi sayangnya Nabi Ibrahim kepada kita. Pesan kat dia orang ni. Nak syurga kan? Nak syurga. Bagi tahu pada mereka, pesan kat umat kamu bahawa sesungguhnya syurga itu subur tanahnya, bening dan segar airnya. Macam kebun lah. Syurga tu kan, jannah tu kan maksud asal dia kebun. Kebun. Kita duduk kebun kan seronok kan? Ada air sungai pula, pokok-pokok teduh redup. Ada buah pula menenangkan. Macam-macam keadaan tu duduk kat kebun. Dan sesungguhnya tanaman syurga itu adalah diperolehi dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah dipanggil tasbih. Alhamdulillah dipanggil hamdalah. Alhamdulillah tu hamdalah. La ilaha illallah tahlil, dan juga Allahu akbar takbir. Empat ini dia panggil baqiyatus salihah. Baqiyatus salihat. Tahmid, tasbih, tahmid. Tahmid pun boleh, hamdalah pun boleh. Hamdalah tu maknanya ucapan pujian. Hamdalah atau tahmid boleh, betul. La ilaha illallah tahlil dan juga Allahu akbar takbir. Empat ni dia panggil baqiyatus salihat. Dalam Quran disebut apa? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kan dalam Quran disebut tentang baqiyatus salihat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhanmu, thawaban wa khairun amala, daripada segi pahalanya dan daripada segi harapan amal. Amal ni harapan, tak silap saya. Cuba tengok balik terjemahan dia. Tapi baqiyatus salihat tu itulah. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini waktu kami ngaji dengan Syekh suruh baca ramai-ramai. Kita praktik terus. Ilmu ada, dah baca dalam kitab, takkan nak biar saja. Dia tanam terus. Buat tanaman terus. Kan kita menyemai terus di syurga kita masing-masing. Jadi sama-sama kita bacakan. Termasuk yang ikut kita juga di Facebook, di rumah masing-masing. Kita bacalah 2-3 kali, sekurang-kurangnya ada dah pokok-pokok kita yang tumbuh di dalam syurga kita. Kata ulama, menantikan kita. Bila ada tanah kita,
kita akan kembali semula ke situ satu ketika nanti. Hak milik kita kan. Bila ada tanah kita, hak milik kita. Jadi kalau dah ada tanah, takkan tuannya tak balik ke tanah sendiri. Jadi logiknya kita dah ada kebun besar berapa hektar, berapa ekar yang dah subur apa semua. Tiba tuan dia tak ada kan. Tuan lah yang paling menikmati tanah yang dia tanam. Jadi bila kita dah tanam banyak tu, dengan zikir-zikir yang kita baca ni, maknanya itu satu pusyarah lah, satu berita gembira bahawa yang mengusahakan untuk tanam tanah tu, satu ketika dia akan balik ke tanah dia. Maknanya kita akan masuk syurga lah. Itulah maksud dia. Mudah-mudahan. Kan? Mari kita baca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Alhamdulillah. Dapat dah 3-4 pokok. Kan dapat dah, jadilah. Nanti tambah lagi. Ada masa lapang, tengah driving ke, tengah masuk pinggan kat dapur ke, bacalah sambil-sambil. Tanam satu pokok. Jadi kata ulama, kita kalau duduk di rumah pun yang ada tanah kan, rumah yang ada tanah, kalau tak ada pokok kan tak berapa indah. Kalau dapat rumah besar pun kosong je, tak ada dekor kan, maksudnya laman tu gersang. Laman gersang, kita pun tak apa cantik. Jadi kalau nak syurga kita kelak cantik dengan pokok-pokok, daripada sinilah kita dekor dia. Jadi dekor dia tadi tu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat yang lain tambah yang atas tu, hauqalah tadi, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Boleh belaka. Okey, habis kot. Kita habiskan dulu dekat sini. InsyaAllah nanti saya try tengok lah. Mungkin itulah macam yang saya cakap lah, mungkin 2 hari atau 3 hari lagi kita cuba try habiskan Isnin, Selasa, Rabu, kalau boleh lah. Saya target tak adalah panjang-panjang sangat. Yang last-last ni pun tak ada apa sangat nak diceritakan, tak ada apa sangat pun banyak juga. Jadi saya cubalah 2-3 hari. Yang pentingnya kita dapat memanfaatkan lah, dapat bahagian daripada kefahaman kita dan manfaat yang kita ambil daripada peristiwa ini. Dan insyaAllah petang ini kita sambung Ustaz Abdul Rahman pun dah di hujung-hujung juga. Mungkin sama juga beliau, kalau tak dapat hari ini mungkin tambah lagi esok atau Selasa. Sekali 2 lagi lah insyaAllah, untuk dikhatamkan sama-sama insyaAllah. Jadi terima kasih pada yang bersama-sama kita pada pagi ini. Jazakumullah khairal jaza ala husni istimaikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.